Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Wafiuddin bin Syarizan dari kelas 5 Azaliyah, Sekolah Kebangsaan Pekan Sipitang, Sabah, akan membentangkan batu pemikiran IT sains konsep yang bertajuk tenaga. Tahukah anda apa itu tenaga? Apa sumber tenaga dan jenis-jenisnya? Apa bentuk-bentuk tenaga? Dan apa punca dan kesan pengurangan sumber tenaga? Tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Sumber tenaga dan jenisnya. Sumber tenaga boleh dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui bermaksud tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Antaranya ialah makanan, matahari, angin, biojisim, ombak dan air. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui bermaksud tenaga yang terhad akan habis jika digunakan secara berterusan. Antaranya ialah bateri, bahan api fosil dan bahan nuklear. Perbandingan sumber tenaga. Saya akan membandingkan sumber tenaga di antara angin dan air. Terdapat beberapa persamaan dan perbezaan. Antara persamaannya ialah pergerakan angin dan air boleh menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Maka, angin dan air merupakan sumber tenaga bagi tenaga elektrik. Angin dan air juga merupakan salah satu sumber tenaga yang boleh diperbarui kerana ia sentiasa ada. Daripada angin, kita boleh membina kinci angin untuk menjana kuasa elektrik. Kinci angin dibina di kawasan lapang kerana di kawasan lapang kelajuan angin sangatlah tinggi. Disebabkan pembinaannya di kawasan yang lapang, maka tidak perlulah aktiviti penebangan hutan dijalankan. Dengan air pula, kita boleh membina empangan yang besar untuk menjana tenaga elektrik. Empangan yang besar dibina di kawasan tadahan hujan. Contohnya seperti di kawasan hutan, di kawasan Gunung Ganang dan di kawasan Bukit Bukau. Disebabkan pembinaannya di kawasan hutan, maka perlulah aktiviti penebangan hutan dilaksanakan. Malaysia memilih sistem empangan hidroelektrik kerana Malaysia adalah negara khatulistiwa yang mempunyai taburan hujan yang tinggi sepanjang tahun. Contohnya seperti empangan Bakon di Sarawak dan empangan Kenyir di Terengganu. Bentuk-bentuk tenaga. Terdapat 9 bentuk-bentuk tenaga. Antaranya ialah tenaga suria. Tenaga suria diperoleh daripada matahari. Fungsinya adalah untuk menjana tenaga elektrik, iaitu panel solar. Tenaga haba. Sumber tenaga haba tersimpan dalam kebanyakan bahan api seperti kayu api dan arang batu. Fungsinya adalah untuk memberi kepanasan, seperti api. Tenaga cahaya. Tenaga cahaya diperoleh daripada tenaga elektrik, tenaga suria dan tenaga kimia. Fungsinya untuk membolehkan kita melihat objek di dalam gelap. Contohnya seperti lampu. Tenaga kimia. Tenaga kimia diperoleh daripada bahan api fosil, makanan dan biojisim. Fungsinya adalah untuk menghasilkan bateri. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik diperoleh daripada objek yang bergerak. Fungsinya adalah untuk menjana tenaga elektrik, iaitu turbin. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear diperoleh daripada bahan nuklear seperti uranium. Fungsinya adalah untuk menjana tenaga elektrik pada reaktor nuklear. Tenaga bunyi. Tenaga bunyi diperoleh daripada objek yang bergetar. Fungsinya adalah untuk menghasilkan bunyi pada alat muzik seperti gitar. Tenaga elektrik
diperoleh daripada arus elektrik yang mengalir. Fungsinya adalah untuk pencahayaan dan tenaga jentera. Tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan diperoleh daripada objek yang berada pada kedudukan yang tinggi, mampat atau renggang. Fungsinya adalah untuk mengangkut barang seperti kren. Punca dan kesan pengurangan sumber tenaga. Pengurangan bahan api fosil, iaitu gas, arang batu dan petroleum. Punca yang pertama adalah penggunaan sumber bahan api tanpa kawalan. Contohnya seperti petrol, diesel dan kerosin. Punca yang kedua pula ialah penggunaan petroleum dalam industri secara besar-besaran, seperti polimer dan plastik. Terdapat dua kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positifnya ialah pengembangan teknologi kenderaan. Kenderaan enjin hybrid, kombinasi bateri dan enjin petrol. Dan kereta elektrik yang menggunakan bateri dan boleh di-charge semula. Manakala kesan negatifnya pula ialah peningkatan harga barangan disebabkan kos pengangkutan yang semakin meningkat. Kesimpulannya, yang dapat saya rumuskan, sumber tenaga kurniaan Allah ini amat berharga buat kita semua. Maka gunakanlah ia secara berhemah dan sebaik mungkin. Bijak menguruskan sumber, jimatlah penggunaan tenaga. Sekian, terima kasih.